Okey, new stem cell. New stem cell ni tadi, kalau kita tengok tentang stem cell, saya cerita pasal stem cell ya. Saya rasa antara yang ada dalam dewan ni mungkin dah makan kot produk stem cell. Stem cell ni apa maksudnya? Siapa yang dah tahu pasal stem cell? Tak tahu? Stem cell apa maksudnya? Memberikan awet muda. Awet? Okey, stem cell kalau dari segi erti kata lain, kalau stem cell masuk dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa kita, dalam arti kata lain adalah sel induk. Sel induk ataupun kalau kita tengok sel ibu, mother to the cell. Jadi hari ini sel ibu ataupun stem cell. Stem cell ni wujud dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan yang hidup. Rupanya mana sahaja makhluk yang hidup, iaitu apa? Dia mesti wujud. Pertama sekali, manusia. Kedua, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, haiwan. Tiga benda yang hidup ni tadi yang ada, tak kira rumbai laut apa benda yang hidup mesti ada stem cell. Cuma satu, stem cell ni tadi kalau Tuhan jadikan sewaktu kecil, sewaktu. Hari ini dalam Quran pun tertulis, okey, kejadian tumbuh badan manusia, kita refer kepada manusia. Kejadian tumbuh badan manusia dia bermula daripada, dalam Quran pun tertulis kan, daripada apa? Daripada segumpal darah, air mani tadi kan. Segumpal darah tu tadi sebenarnya kalau maksud dalam saintis tu tadi, ikut research kepada sains tu tadi, bermula daripada, tapi bermaksud apa? Stem cell. So daripada stem cell ni tadi, segumpal darah, kalau kata dalam perut ibu tu tadi, daripada janin tu tadi kan, janin tu tadi tak cukup lagi panca indera, dia hanya segumpal darah. Daripada situlah terbentuknya sel-sel, betul tak? Sel-sel yang ada dalam tubuh badan kita ni tadi ada berapa? Lebih kurang 100 trilion sel. Daripada sel ni tadi akan terbentuknya tisu-tisu, daripada tisu terbentuknya organ, daripada organ ni tadi terbentuknya tubuh badan manusia. Inilah transform daripada stem cell kepada keseluruhan badan. Hari ini stem cell yang ada dalam badan, kalau kita tengok, Tuhan jadikan daripada, ini research daripada saintis waktu baby, waktu bayi ni tadi, waktu kita dalam perut, waktu baby ni tadi sangat banyak stem cell. Sehingga umur 21 tahun stem cell ini akan mula berkurangan. Okey? Sampai umur 50 tahun dia makin sedikit. Sampai umur 100 tahun kalau masih hidup makin sedikit, makin kurang, makin kecil, makin sikit. Dia tak habis, cuma makin sikit. Kenapa waktu baby ni sangat banyak? Kenapa? Untuk proses growth factor, maksudnya proses pembesaran. Satu lagi untuk proses apa? Proses perawatan. Kalau kita tengok contoh umur baby 1 tahun, hari ni jalan-jalan jatuh, dia punya luka dekat lutut tu kan, kalau tanpa ubat, tanpa air, tanpa apa pun, rasa-rasanya baby tu dia punya luka boleh sembuh sendiri tak? Boleh tak? Boleh. Disebabkan oleh apa? Stem cell. Sebab banyak stem cell, dia akan generate new cell, dia akan generate lagi sel-sel baru untuk menggantikan sel yang dah rosak, untuk menggantikan sel yang dah mati, dan juga untuk melawan sel yang dah kena penyakit. Sebab tu bila kita sampai umur 70 tahun, hari ni jatuhlah tuan-tuan dan puan-puan, kebetulan ambil iodine, letak antibiotik, segala macam kita makan untuk penyembuhan. Akhir sekali kadang-kadang sembuhnya tidak, luka lebih merebak. Cek ada kencing manis pula. Lutut luka tu sihat ke tak? Untung malahan lagi. Betul tak? Kenapa? Stem cell at certain age, dia dah mula sedikit, dia tak boleh nak pergi ke tahap lutut tu tadi sebab dia makin sikit. Sebab tu kalau kita tengok 10-15 tahun yang lepas, harvesting stem cell, maksudnya stem cell diambil daripada darah, daripada bone marrow tu tadi sangat
oleh orang kaya-kaya. Dia orang sanggup habiskan 100 ke 150 ribu untuk harvest. Kan? Dia ambil daripada darah. Kenapa? Sebab kalau duduk dalam badan, makin lama makin kurang. Tapi bila dikeluarkan, simpan, dia boleh tahan. Semakin umur kita meningkat, takut makin sikit, makin masalah, itu yang disimpan. Tetapi ini bukan setakat. Kalau dulu 100 ke 150 ribu kos untuk harvesting, belum cerita kos penyimpanan. Hari ini dia makin murah. Dia lebih kurang permulaan, dia orang buat promotion 20 ribu. Kita pernah pun nak buat, Captain pernah nak buat. Saya tahu sedikit tentang stem tadi. Kos penyimpanan sahaja paling kurang 1,600 ke 1,000 setahun. Sebab tu hari ni kalau kita tengok ramai yang baru tengah mengandung, doktor sarankan untuk buat apa? Ambil stem cell daripada tali pusat baby. Betul tak? Stem cell tali pusat baby tu antara yang terbaik. Boleh membantu lagi untuk abang kakak dia kalau ada masalah yang akan datang. Dan hari ini stem cell dikaji sebenarnya pertama sekali untuk apa? Research dibuat oleh pakar saintis. Sebenarnya stem cell dikaji untuk merawat kanser. Akhir sekali hari ini stem cell dapat membantu keseluruhan. Sebab tu sebelum ni kalau you all pernah dengar ya, stem cell yang diambil daripada placenta biri-biri, kan? Rusa, lembu, tapi yang paling famous biri-biri lah. Okay? Yang daripada algae, daripada lotus, macam-macam benda hidup mesti ada stem cell. Dan kebetulan saya ada pernah jumpa dengan satu testimoni Haji Zul. Haji Zul ni dia tokek kopi hang tuah, kalau you all kenal lah. Dia umur 70 tahun lebih. Permulaan dia cerita pasal stem cell, saya pergi ke rumah dia, wife dia punya bersemangat nak suruh saya cerita kat kawan-kawan dan juga husband. Mula-mula husband tak nak dengar. Kebetulan bila kot suara saya kuat kot cakap dalam rumah tu, husband dia tiba-tiba keluar. Kot suara kuat sangat cerita stem cell. Kita apa cerita ni? Dia kata kan, diorang utara kan. Saya kata, oh Haji, kenapa lah tak cakap? Kata ada kat dalam bilik, baiklah dengar, padahal saya saja je. Kebetulan saya cakap, Haji, baiklah dengar sikit, benda sangat bagus ni. Bila cerita pasal stem cell, dia lagi arif tentang stem cell. Dia dah nak fly ke Jerman, nak ambil, nak buat treatment stem cell daripada Jerman, yang mana dia ambil live daripada stem cell biri-biri tu tadi. Kos untuk harvest daripada biri-biri tu tadi, tu kan ambil lebih kurang 15,000 euro. Dah nak fly dah. Dia kata 2 minggu lagi dia dah nak booking tiket. Saya kata, Ji, daripada you buat, orang kata ambil stem cell daripada binatang tu live lagi apa semua. Hari ni saya dengar fatwa lah, ini ikut yang saya dengar, mengatakan benda ni haram. Saya kata, why not you cuba benda yang kita dah tahu asasnya adalah tumbuh-tumbuhan kan. Masa tu dia dengar, dia kata tak ada. Benda ni saya dah tanya, tak ada masalah. Memang kita dalam keadaan darurat, memanglah kita rasa kita kalau kita tengah kena kanser, kebetulan dia diagnose by cancer lymphoma second stage, memang nak pergi, adik ipar dia dah pergi, balik siap dapat, bukan sihat, siap muda 20 tahun. Itu yang dia lagi confident, muda 20 tahun lagi kan. Dan kebetulan bila saya cakap tak apa, you nak pergi boleh aja, tak ada masalah, why not you try this one first. Alhamdulillah 4 hari makan dengan izin Allah, sihat. 4 hari makan dengan setakat sihat. Doktor sahkan dekat HUKM hari yang keempat. Doktor tengok blood test, dia punya result 0 dan tak ada kanser sel. Alhamdulillah. Ini yang saya kata, ini yang terbaru. Tadi ada satu, kita punya orang kata leader kita juga, tapi saya nak kelak juga. Dia ni orang kata asalnya dulu maknya Ratu Maknyang Asia, 2 kali menang berturut-turut, tapi sekarang dah berdaulat dari tahun. Ikut kita buat new stem cell, jumpa dekat Johor satu kawan, maksudnya leader daripada apa nama ni, apa nama itu kalau kita kan, Elken, daripada Elken. Kebetulan mak dia tengah stroke dekat dalam bilik. Nanti kita ambil gambar-gambar testimoni. Tengah stroke dalam bilik, dia kata, kenapa dengan mak kau memang tak boleh bangun, nak
kita tak boleh angkat tangan dan stroke, separuh badan stroke tak boleh bangun. Dia ni punya excitednya, dia bagi satu session untuk mak kawan dia ni makan. Terus kat luar pompang cerita pasal plan ni. Dia tak kira dah tu cerita plan, pompang. Terkejutnya saya. Tengah saya duk heboh cerita pasal plan. Mak dia dari belakang boleh bangun. Bangun berjalan. Terus sampai dekat depan tanya, berapa harga? Dia orang pun kata 4,900 beli. Mak nak. Yang anak ni terkejut, macam mana mak boleh bangun ni? Macam mana mak boleh bangun? Dengan izin Allah yang saya kata kuatkan. Sebab tu bisnes yang ada, kalau siapa yang pernah join jualan yang sebelum ni lah, ya? Jualan meningkat sehingga 26 juta sebulan. Kalau ikut sehari yang terbaru 1.5 juta sehari, hanya stem cell saja. Jadi itu yang saya tengok, produk yang bagus. Kalau kita tak bawa, rugilah. So yang akan menyusul, sebab kita bukan base pada satu produk, faham ya pasal stem cell tu pokok, okey, boleh. Alright. Dia bukan antivirus. Okey, stem cell ini adalah ibu sel. Ibu sel kerja dia akan generate. Kalau kata nama pun ibu melahirkan, betul tak? Dia akan melahirkan sel-sel yang baru. Yang dah rosak tu tetap rosak, tak boleh ganti. Tak boleh nak dibetulkan. Yang dah mati tu tetap mati. Yang mati, saya nak tanya, yang dah mati, sel yang dah mati, boleh tak dihidupkan balik? Ada tak hari ini satu kaedah yang cukup bagus, yang kata hari ini yang terbaru dalam pasaran yang boleh hidupkan sel yang dah mati? Saya nak tanya lah tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada tak? Ada tak? Saya nak tanya sebab saya tak tahu ni. Sebab saya setakat hari ni saya dengar tak ada kan? Sel yang dah mati tak boleh dihidupkan. Kalau dulu kita kan biasa dengan networking, diorang biasa dengan cell food tak? Food supplement. Cell food ni tugasnya untuk apa? Cell food. Makanan sel. Kalau dulu kan makanan sel top in the world. Dan semua syarikat makan dia akan keluar makanan sel. Kenapa? Sel, kalau kata kita tengok 20-30 tahun yang lepas, makanan sel ni sangat hebat. Sebab kalau kita tengok dunia makin mencabar, dunia dengan toksin, dengan pencemaran apa semua, sel kita ni dia makin lemah. Sel yang lemah sebab dia tidak sihat, disebabkan oleh pencemaran pemakanan, betul tak? Last those days lah. Dan kita perlukan food supplement untuk backup. Dan dia menyihatkan sel. Sel yang tak sihat tu dia boleh menyihatkan sel. Jadi hari ini food supplement adalah salah satu yang bagus juga. Cuma bila ada latest invention, kalau kita tengok hari ini saya nak tanya, kalau back to those days tahun 1950-an, siapa yang ada mak yang masih hidup? Ataupun macam ni lah, kita back to the past, tahun 1950-an, kita ambil satu orang manusia yang berumur 50 tahun. Konon-konon kita pakai time machine pergi ke sana. Hari ini tahun 2014, kita ambil satu manusia yang berumur 50 tahun. Kita ambil kedua-duanya duduk kat sebelah menyebelah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa perbezaan dulu dan sekarang? Kalau dulu tahun 1950, orang yang berumur 50, kalau nak di-compare dengan orang yang berumur 50 tahun hari ini, kalau ikut dia punya orang kata fizikal dia, dia punya keadaan dia macam umur berapa? Yes, macam 30, 35 kan? Alright. Hari ini umur 50 tahun compare tu 50 tahun yang dulu macam umur berapa? 60 atau 70. Due to what? Due to kita punya pencemaran, kita punya pemakanan yang semakin canggih sekarang ni. Yang mana dulu kalau kita cerita zaman lambat, tapi sebenarnya dulu kita kata proses satu hari tu rasa lama, lambat. Sama juga macam aging proses. Hari ini nak compare dengan dulu, Tuhan bagi sama je.
Proses aging tu sama, tapi disebabkan oleh pencemaran dunia yang semakin teruk ni tadi, menyebabkan umur kita lebih cepat kepada aging tu tadi. Proses aging dia lagi cepat. Dia bukan teknologi je cepat, aging pun bertambah cepat. Hari ini sebenarnya umur kita kalau 50 tahun, belum sampai waktu 50 tahun lagi. Dulu kalau kita tengok manusia, perempuan lah, cerita pasal perempuan. Dulu perempuan umur 60 masih mengandung kan? Dulu. Hari ni kalau nak dapat bukti, Hanzah Paper umur 80 masih mengandung. Betul tak? Dulu 60 masih mengandung, dekat 70 masih mengandung. Tahap nenek kan? Kenapa? Menopause ni berlambat kan? Proses aging tu. Jadi hari ni satu yang saya nampak, dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan kita ditimpa banyak musibah yang berlaku hasil daripada manusia itu sendiri, Tuhan turunkan sesuatu. Sebab kita ni pandai mengkaji. Manusia sekarang kan lebih kepada research and development. So dia dapat satu kaedah stem cell yang akan generate balik new cell, gantikan yang rosak, gantikan yang mati. Hari ni kereta kalau rosak, selalu rosak, start enjin mati, Sama lah macam kita sekarang kan. Umur meningkat macam tu lah. Kalau nak tukar dengan kereta baru, rasa nak pakai kereta lama ke nak tukar dengan kereta baru? Jadi sel kita ditukarkan dengan yang baru. Itu yang saya tengok perkembangan yang boleh meletup stem cell. Dengan company yang ada, sedia ada hari ini cukup menunjukkan. Jadi hari ini stem cell sebenarnya satu inovasi yang sangat bagus. Tapi sebenarnya kita ada lagi yang lagi bagus tau. Kita nak bawa ni. Kalau kita bawa fenomena ni, dia boleh supersede stem cell. Sabar ke tak sabar nak tunggu? Minggu depan atau 2 minggu lagi saya tak nak cerita lagi produknya, kan? Lagi 2 minggu, paling lama 2 minggu kita akan keluar. Dan produk ni dia akan supersede stem cell. Ini pun dah memang bagus lah. Ada satu lagi yang lebih bagus dari stem cell. Okey tak? Cantik.